Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat anda semua penonton. Apa khabar Malaysia? Pejam celik dan sampailah hari Jumaat. Jadi hari ini sejam terus setia bersama kami. Saya Nur Salihah Azmi. Hari ini teman pengacara sedondon dah boleh pergi bernikah. Jangan tambah lagi bayar. Tambah lagi bayar. Okey. Baik, hari ini kita doakan agar semua urusan anda dipermudahkan. Cuaca Jumaat yang saya kira cukup baik untuk pagi ini, dan kita lakukan apa yang anda lakukan pada kali ini akan memudahkan segala urusan tersebut, dan doakan juga agar semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Tentunya hari tumpuan negara Malaysia ke arah ke Dewan Negara, Dewan Rakyat bagi mengikuti pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani yang akan dibentangkan sekitar jam 4 petang nanti kerana dia macam satu epik lah, sebab individu yang akan membentangkan nanti merupakan seorang Menteri Kewangan. Hari terakhir dibentangkan pada 1997 bagi pembentangan Belanjawan 1998 ketika itu. Dan kali ini selepas beberapa tahun dah kembali semula, dan kita akan lihat bagaimanakah cerakin ekonomi itu akan dibawa kepada masyarakat Malaysia keseluruhannya bagi meningkatkan lagi taraf hidup rakyat secara keseluruhan negara di sini. Dan jangan lupa untuk kita di Bernama TV juga kita akan bersiaran secara langsung berkenaan tentang belanjawan ini bermula pada pukul 3 petang nanti, dan pastinya banyak jugalah harapan-harapan dan apa yang akan kita tahu kemudian nanti kena tunggu dululah belanjawan yang akan dilakukan petang nanti. Tapi seperti biasa kita nak berkongsi bersama dengan anda berita semasa. Apa yang kita nak kongsi di portal Bernama Ashraf? Baik, yang pertama sekali kita nak lihat dulu bagaimana soalan tambahan yang diajukan oleh Datuk Seri Wee Ka Siong yang juga terdahulu merupakan seorang Menteri Pengangkutan, ditanya kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI, iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, berkaitan tentang pelan rancangan kerajaan sekiranya ada untuk menstruktur semula cukai automotif. Jawapan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri melalui menterinya bahawa sebenarnya tiada rancangan kaji semula struktur cukai automotif, khususnya termasuk duty excise bagi negara, kerana buat masa ini menurut daripada menterinya sendiri bahawasanya duty excise ini akan menggalakkan lagi vendor untuk mengambil bahagian dalam pembangunan industri automotif di Malaysia. Dalam masa yang sama juga ia turut diberikan adalah pengecualian dan juga pengurangan duty import ke atas komponen-komponen import sudah pun dilakukan untuk aktiviti pemasangan tempatan kenderaan. Dalam masa yang sama juga melihat kepada industri automotif negara ini, kerajaan juga tidak mempunyai sebarang perancangan lain bagi membuat sebarang struktur cukai sedia ada, khususnya pada sektor automotif ini, khususnya berkaitan tentang duty excise, yang mana buat duty excise ni sangat penting bagi negara kita. Bila mana duty excise dikenakan, ia sebenarnya menggalakkan lagi struktur ekonomi ataupun khususnya bagi sektor automotif negara, dan ia menggalakkan lagi pertambahan dana kantung kerajaan. Dan itu nanti kita akan lihat bagaimana ianya akan dikembalikan semula kepada rakyat secara keseluruhannya. Itu adalah berita berkenaan tentang duty excise dan juga kereta. Ini kita nak beralih sedikit pula kepada sukan permotoran. Kabarnya Petronas diumum penaja utama baru bagi MIE Racing Honda Team. Jadi kiranya ini adalah satu berita yang cukup baik untuk MIE Racing Honda Team, di mana kolaborasi dengan Petronas ini diumumkan bakal memberikan banyak perancangan untuk kedua-duanya. Perjanjian dengan Petronas itu akan membolehkan pasukan berkenaan mengembangkan projeknya dan menetapkan beberapa matlamat besar untuk musim ini dan seterusnya. Dalam gambar itu Ashraf, ya, kita tengok tersenyum riang sahaja penunggang 4 MIE Racing Honda Team yang terlibat bersama dengan Petronas. Kabarnya akan menggalas cabaran yang baru untuk kejohanan di dunia selepas ini. Dalam kelas super sport juga, pasukan ini mereka akan menggunakan hikmat penunggang muda lagi berbakat, Taran McKenzie dari England dan seorang bakat tempatan Muhammad Adam Nordin. Jadi kita harapkan strategik kolaborasi ini di antara MIE Racing Honda Team dan juga Petronas akan memberikan banyak lagi, orang kata, peluang baru kumpulan ini lakukan projek-projek yang besar, dan semoga maju jaya untuk mereka. Betul, insya-Allah kita doakan sebaik-baiknya bagi pasukan mereka. Dan selepas ini seperti biasa kita nak saksikan pula apakah rancangan cuaca yang telah pun kita akan tinjau dahulu berkaitan tentang situasi cuaca di negara Malaysia. Seterusnya kita bersama dengan rakan tugas dari Bilik Berita. Kembali selepas ini.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Perdana Menteri semalam menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong berhubung pembentangan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Menerusi catatan di media sosial malam tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara berkenaan pembentangan belanjawan itu disembah maklum ketika beliau menghadap Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi urusan mesyuarat prakabinet di Istana Negara. Hari ini, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan membentangkan Belanjawan 2023 Malaysia Madani di Dewan Rakyat. Ia merupakan belanjawan pertama dibentangkan di bawah kerajaan perpaduan pimpinan beliau. Perdana Menteri pada 20 Disember lepas membentangkan peruntukan khas bajet mini di bawah Akta Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 yang berkuat kuasa 1 Januari lalu bagi tujuan perbelanjaan perkhidmatan membabitkan wang lebih 107.7 juta ringgit. Sebelum ini, bajet 2023 yang disediakan kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak sempat dibahas dan diluluskan sebelum terbubarnya Parlimen pada 10 Oktober tahun lepas bagi memberi laluan untuk pilihan raya umum ke-15 diadakan. Sejak bencana yang menimpa bahagian tengah dan selatan Turki 6 Februari lalu, masyarakat dunia kian cakna terhadap berita mengenai gempa. Terbaru, gempa bumi kuat berlaku di utara Halmahera, Indonesia pada pukul 4.02 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia dalam satu kenyataan, gegaran dengan magnitud 6.4 pada skala Richter terjadi pada jarak 192 km tenggara dari Pulau Talaud, Indonesia. Bagaimanapun, gempa yang berpunca dari kedalaman 112 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menyasarkan meraih nilai jualan RM500,000 melalui penganjuran program Sarawak Pharma Fest SAFF 2023 yang bermula semalam hingga 26 Februari ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata, program itu bertujuan mengetengah serta mempromosi produk makanan keluaran usahawan tempatan kepada masyarakat tempatan, khususnya di Miri Sarawak dan Brunei Darussalam. SAFF 2023 yang berlangsung di bintang Mega Mall Miri Sarawak juga merupakan medan pertemuan antara agensi kerajaan, petani dan usahawan dalam menawarkan pelbagai produk serta perkhidmatan pada harga munasabah dan mampu dibeli oleh pengguna. Menurutnya, Fama turut menyasarkan 20,000 pengunjung pada program yang bermula 10 pagi hingga 10 malam. SAFF 2023 membabitkan pelbagai aktiviti menarik, antaranya sesi padanan perniagaan, jualan terus dari ladang, demonstrasi masakan, bermukun, aktiviti hiburan masyarakat Melayu Sarawak dan pertandingan memasak. Fama juga menyasarkan potensi nilai ekspor RM3 juta menerusi sesi padanan perniagaan dengan ejen pemasar dari Brunei, Thailand, Hong Kong dan China. ...464 anggota polis diraja Malaysia Perak, pelbagai pangkat termasuk pesara polis dianugerahkan pingat negara bagi perkhidmatan di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu PNBB dan pingat jasa pahlawan negara JPJPN pada Khamis. Penganugerahan pingat berkenaan disempurnakan Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri sempena istiadat penganugerahan pingat negara di Pusat Latihan Teknologi Tinggi di Taiping. 83 pegawai dan anggota dianugerahkan PNBB manakala 381 pesara polis dianugerahkan PJPN sebagai penghargaan atas pengorbanan serta bakti mereka kepada negara.
Sementara itu, penerima pingat PNBB, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak, ACP Eng Kong Sun, menyifatkan penganugerahan tersebut adalah satu penghargaan kepada dirinya yang berkhidmat dengan pasukan beruniform itu selama 36 tahun. ACP Eng, 58 tahun yang berasal dari Muar Johor, menyeru pegawai dan anggota polis supaya tidak melepaskan peluang sekiranya terpilih menyertai sebarang misi untuk menimba pengalaman berharga. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Baik, seperti yang kita maklumkan sebentar tadi di awal rancangan, bahawasanya pada petang ini akan berlangsungnya Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia. Saya menyingkap tadi, lebih kurang sebenarnya dah lebih 26 tahun masa berlalu daripada tahun 1997 itu. Kemudian kembali semula untuk membentangkan Belanjawan ini, dan menariknya Belanjawan ini adalah dibentangkan sekali lagi selepas dibentangkan pada tahun lepas, kira-kira pada bulan Oktober, namun ianya tidak sempat diperbahaskan kerana ketika itu pilihan raya terpaksa diadakan kerana disebabkan kerana parlimen telah pun terbubar. Maka kali ini dibentangkan sekali lagi, tetapi oleh individu yang berbeza di bawah pentadbiran kerajaan yang berbeza. Dan kita nak melihat apakah yang menarik bagi belanjawan dan juga perkara-perkara yang akan dilihat sebagai tumpuan utama memandangkan sektor ekonomi negara dan juga antarabangsa yang dilihat agak tidak begitu konsisten. Bagaimana kerajaan akan meneliti perkara-perkara ini dalam memastikan supaya setiap rakyat, segenap rakyat tidak ada yang ketinggalan dalam belanjawan kali ini. Ya, dan pastinya juga seperti kita bicarakan sebentar tadi, pasti ada banyak agenda yang akan dibawakan dan berapa fokus utama yang kiranya akan dibincangkan dengan lebih lanjut di belanjawan kali ini. Untuk kali ini di blog kita bawakan seorang yang lebih arif untuk berbicara berkenaan tentang Belanjawan 2023, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahari, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melayu. Assalamualaikum Doktor, apa khabar pagi ini? Okey, baik Doktor, kita nak mulakan soalan permulaannya berkenaan tentang untuk belanjawan ini. Adakah untuk pembentangan kali ini, kerajaan perpaduan ini akan mengambil idea-idea pembentangan sebelumnya, ataupun ada sesuatu yang baru yang mungkin dibawakan? Apa Doktor? Okey, kerajaan sekarang mempunyai kesamaan. Ada kesamaan yang telah dibentangkan oleh kerajaan yang terdahulu, di mana antara perkara yang katakan yang sangat penting untuk diketengahkan iaitu seperti mengurangkan beban kos secara hidup, dan juga subsidi bersasar, dan juga termasuk juga memperkasakan tata kelola bagi kerajaan dan penjawat awam. Dan juga mengenai persamaan dari segi untuk memperkasakan dalam bidang digital. Memandangkan kita ke arah ekonomi digital dan juga Industrial Revolution 4, yang mana dirasakan itu adalah penting untuk dibahaskan, dan ada juga perkara yang penting seperti security makanan yang perlu diberi perhatian, di mana ia menjadi isu masa kini. Doktor, kalau kita melihat kembali belanjawan yang telah pun dibentangkan pada tahun sebelumnya, angkanya cukup besar. Melihatkan kepada hampir 3 bulan, masuk 3 bulan pentadbiran kerajaan Malaysia Madani ini, banyak perkara-perkara yang seringkali diungkap berkaitan tentang perbelanjaan itu hendaklah sentiasa berjimat-jimat dan sebagainya. Adakah untuk kali ini jangkaan belanjawan akan lebih kurang berbanding daripada yang dibentangkan pada penghujung bulan Oktober tahun lepas? Okey,
bagi saya melihat kepada mungkin perbelanjaan ini tidak terlalu banyak perbezaannya kerana inilah satu belanjawan yang pertama dengan kerajaan yang baru dan terlalu banyak berita gembira pada belanjawan yang terdahulu yang di mana rakyat masih mengharapkannya pada kerajaan yang sekarang dan kita lihat kerajaan sekarang mementingkan untuk mengurangkan defisit daripada 5.5% kepada 5% dan juga melihat kepada rasionalisasi mengapakah belanjawan itu digunakan dan perlunya ada sebelum diusulkan perlunya ada kajian dampak apakah kesan pada sudut ekonomi hasil daripada perbelanjaan tersebut dan belanjaan yang sekarang ni perlu memikirkan bukan hanya kepada belanjaan hangus tetapi juga perbelanjaan yang berbentuk pelaburan yang boleh mendatangkan semula hasil untuk jangka panjang. Dan jadi untuk pembentangan belanjawan pada kali ini, Doktor, jadi apa mungkin fokus utama yang bakal dibawakan di sana nanti? Okey, fokus utama yang dijangka akan dibawakan ialah terutama ialah mengurangkan beban kos sara hidup dan juga langkah untuk bagaimana mengurangkan harga dan akibat tekanan inflasi dan bagaimana untuk mengurangkan kos sara hidup itu sendiri bukan sahaja untuk mengurangkan beban dan ini juga sebenarnya berkait dengan fokus-fokus yang lain iaitu termasuklah untuk memperkasakan sekuriti makanan sebab dia berkait dengan harga sekuriti makanan dan juga harga barang makanan dan juga kos sara hidup bagi masyarakat yang terkesan dan juga kepada subsidi bersasar di mana untuk memastikan golongan B40 mendapat manfaat dengan mengkhususkan kepada subsidi khas untuk golongan yang terkesan kalau katakan golongan rentan dan juga memperkasakan industri kecil dan sederhana kerana industri ini juga sebagai katalis yang di mana golongan ini golongan firma juga perlu diberi perhatian bukan hanya kepada pengguna tapi kita melihat kepada sudut penawaran juga di mana industri kecil dan sederhana juga ada yang syarikat-syarikat kecil yang masih tidak lagi mampu untuk membayar gaji minimum 1,500 dan sehingga terpaksa delay kepada pertengahan tahun. So jadi kita melihat ekonomi kita masih belum pulih sepenuhnya dan adalah perlu untuk kita kerajaan membantu syarikat kecil dan sederhana. Saya nak fokus kepada isi rumah pula dalam konteks ini kerana difahamkan KWSP tidak akan diberikan, itu telah beri kenyataan secara tegas diberikan oleh Kementerian Terlibat. Yang bersama tekanan daripada kos sara hidup dan juga peningkatan harga barang. Adakah pemberian secara one off sebagai contoh bantuan rahmah akan diteruskan dan jangkakan akan meningkat? Ya, saya jangkakan kerajaan mempunyai perancangan untuk memberikan bantuan tunai rahmah. Cuma mungkin perlu melihat jumlah bantuan tersebut dan sekiranya kalau untuk one off dia akan kesannya adalah untuk dalam jangka masa yang pendek dan selepas habis bantuan tunai rahmah dan bagaimana pula seterusnya. Dan inilah untuk mengurangkan beban tapi ialah memang nampak lebih kepada bantuan yang popular tetapi untuk jangka panjang dia perlu melihat kepada perbelanjaan yang lebih bersifat jangka panjang. Okay, dan untuk pengeluaran KWSP ini ialah masa yang terbaik sebab kita dah mengeluarkan 4 kali. Betul. Dan memberikan kesan yang tidak baik untuk di hari tua. Okay, dan ini kita maka kita tidak boleh mengharapkan lagi untuk mengeluarkan KWSP kerana kita dikhawatiri saya kira dalam lebih 6 juta dijangka mereka tidak mempunyai simpanan itu bawah 10,000 di hari tua. Ini adalah satu kesan yang tidak baik untuk jangka masa akan datang. Itu yang tapi berkaitan isu KWSP ini begitu giat diperkatakan. Jadi secara keseluruhan ini kita tidak bakal tahu nanti dibenarkan ataupun tidak ya. Okey, itu berkenaan tentang isu KWSP ini berkenaan juga acap kali kita mendengar berkenaan tentang kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi hari ini nak tanya sudut pandangan doktor berkenaan tentang kenaikan harga barang ini dan apabila bajet baru yang dibentang nanti mungkin atau tidak mekanisme baru yang bakal digunakan ataupun bagaimana langkah-langkah yang akan dibawakan nanti. Okey, untuk berkenaan dengan isu kenaikan harga barang ini, kerajaan perlu melihat kepada isu di aspek pengeluar, iaitu kerajaan perlu tangani dari segi dominasi kartel, bagi suatu barangan tertentu ataupun komoditi tertentu dan juga menangani manipulasi orang tengah. Sebenarnya kalau ikutkan
Sedangkan kos harga barang yang sekarang ni adalah makanan lah. Okay, makanan ni daripada pertanian, daripada mula penanaman sampailah kepada barang akhir kepada pengguna. Terdapat banyak layer kita kata kan. Pihak-pihak yang berbeza-beza yang mengambil keuntungan di antaranya. So mekanisme yang jelas, saya setuju dengan Kementerian Pertanian yang sedang dalam proses membina satu kita panggil big data, data yang kita data semasa ataupun kata data real time berkenaan dengan data pertanian. Contohnya berapakah jenis makanan ataupun pertanian yang diperlukan untuk masa sekarang, berapakah self-sufficiency level dan siapakah bakal pemborong atau bakal pembekal dan berapakah harganya, dan semua itu akan diintegrasikan. So bagi saya itulah satu langkah yang baik, dan itu juga satu fokus dalam bajet kali ini yang menekankan pendigitalan. Bagi saya semua kementerian memerlukan digital, termasuklah kesihatan, pertanian memerlukan maklumat secara digital dan cepat, dan juga Kementerian Wanita dan sebagainya semua memerlukan digital. Jadi saya percaya fokus dalam belanjawan kali ini adalah menekankan aspek pendigitalan. Baik, bercakap soal bajet ni, belanjawan bagi negara ni, betul lah kita perlu belanja, dan belanja ni berbeza dengan perbelanjaan peribadi. Dan satu perkara kita melihat adalah tentang bagaimana semua pendapatan dijagakan pada tahun ini. Perbelanjaan itu pendapatan daripada hasil jualan berkaitan tentang petrol akan tidak begitu cantik, dan itu daripada pasaran global. Dalam konteks yang sama, kita melihat cukai tidak akan diperkenalkan, cukai-cukai seperti GST dan sebagainya. Jadi di manakah kantung kerajaan itu akan mendapatkan sumber jangkaan-jangkaan itu akan dilakukan? Okey, sekarang kita melihat kerajaan still masih lagi boleh mendapatkan hasil daripada cukai korporat. Mana kalau kita lihat kita ada golongan yang kaya T20 yang mana kerajaan boleh mendapatkan hasil kerajaan daripada golongan ini, dan juga GLC, syarikat yang besar, dan juga daripada penjualan bond. Sekiranya kerajaan tidak menjalankan ataupun tidak melaksanakan GST, walaupun GST ini juga masih dalam perdebatan kerana ada pihak yang melihat pada kebaikan GST dalam untuk meningkatkan pendapatan kerajaan, namun mungkin boleh dipertimbangkan untuk mengurangkan kadar pada 3/4 banding pada 6% yang terdahulu. Dan saya kira sebab kita perlu ada seimbang antara perbelanjaan dan pendapatan. Ya, sebab kita kerajaan perlu ke arah sekarang ialah fokus kepada mengurangkan defisit. Jadi pencanaan pendapatan kerajaan itu adalah perlu. Baik. Okey, Doktor, ini juga satu fokus utama yang menarik apabila kerajaan perpaduan ini memperkenalkan konsep Malaysia Madani. Jadi mungkin kita nak tahu juga ramalan Doktor berkenaan tentang bajet pembentangan dibawakan nanti. Mungkin ada langkah-langkah ataupun mekanisme atau perkara yang baru yang mungkin mendekatkan lagi kita semua seluruh rakyat Malaysia kepada konsep ini. Ya, untuk Malaysia Madani kita lihat perlu ada kesepaduan, dan keharmonian, di mana kita ada enam nilai asas, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan, ihsan dan daya cipta. Dan kita perlu melihat agihan bajet ni lah secara menyeluruh, termasuklah Sabah dan Sarawak, yang mana kedua negeri ini memberikan hasil yang tinggi kepada negara, maksudnya hasil bumi. Dan kalau kita bukan Sabah Sarawak saja dah cover satu semenanjung Malaysia, yang mana kita perlunya ada tumpuan kepada dua negeri ini juga. Dua negeri ini juga adalah menyumbang kepada termasuklah undi, termasuklah pendanaan ekonomi pada negara, dan fiscal federalism yang kita telah penyaluran hasil negeri kepada yang wang yang disatukan di peringkat persekutuan perlu diagihkan semerata mengikut kepada hasil setiap negeri tersebut. Dan bagi saya jangkaannya ialah melangkaui setiap golongan, setiap golongan, tak kira sama ada di peringkat income yang tinggi sampailah ke rendah, mereka juga ada peranan masing-masing. Dan termasuklah kalau kata T20 mungkin dari segi cukai, dan golongan yang rendah
dan sekarang ni kita ada pengkategorian semula yang dikatakan mungkin B40 kepada B60 ataupun M20. Nanti kita akan lihat orang yang mendapat bantuan ni lebih ramai daripada orang yang bayar cukai. So ini kita perlu melihat semula sebab kita perlu mengambil kira B50 ataupun M30. So kita untuk menyeimbangkan antara yang memberikan hasil dan juga yang menerima bantuan. Baik, bukan saja di penghujung ini, kerana saya ada harapan daripada doktor sendiri, khususnya di kawasan Sabah dan Sarawak, kerana lawatan rasmi sebelum ini ke Jakarta, Indonesia, dan juga lawatan banyak kali turun ke kawasan Sarawak, difahamkan nanti akan ada Kalimantan sebagai bandara yang utama bagi negara Indonesia. Harapan daripada doktor sendiri untuk melihat satu perubahan ekonomi baru yang dibawa di kawasan sana nanti. Okey, seperti yang kita tahu, ibu negara baru di Indonesia, di mana mungkin ada dapat sekarang Indonesia sedang menarik pelabur asing ke Kalimantan dan mungkin terdapat kesan limpahan pembangunan yang di sekitar di Kepulauan Borneo yang mungkin mendapat tempiasnya. Okey, dan juga kita juga boleh menarik sekarang ni, kerajaan sekarang sedang menarik pelabur DI ke negara kita dan memadangkan kawasan Kalimantan yang berdekatan, mungkin kita boleh mendapat tempias dan serpihan manfaat daripada pembangunan tersebut. Baik, satu kupasan yang menarik tak cukup. Satu blok je kita ada bersama dengan doktor berkaitan soal banyak masa lagi, Ashraf. Tapi tak apa, kerana nanti petang jam 3 petang kita akan bersama dengan Tafiq, akan bersama dengan anda untuk membicarakan soal belanjawan 2023 Malaysia Madani. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, merupakan Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya, atas perkongsian hari ini. Selepas ini kita nak bercakap soal riba. Itu satu topik yang cukup panas dan harus kita bawakan perkongsian bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, kita nak ambil nafas sebentar, kembali selepas ini. Buat masa ini kita tidak gunakan walaupun 1 sen duit kerajaan. Semuanya kita lipatkan riba urus kita dengan pemain-pemain industri. Ini menunjukkan menjadikan KPDN lebih confident. Lagi banyak sebenarnya riba urus yang kita fokus untuk kita ajak mereka dalam menangani kos sara hidup. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan kini untuk blok yang seterusnya kita nak berbicara berkenaan tentang riba, dan juga kita tahu ini adalah sesuatu yang cukup signifikan untuk kita bawakan kepada anda semua. Dan tetamu kita hari ini, Ashraf, siapakah? Kita bersama dengan Dr. Abdullah Jalil yang merupakan Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Doktor, selamat datang. Selamat datang ke studio kami. Bercakap soal riba ni satu perkara yang kita dah diajar dan didik daripada kecil lagi. Saya rasa daripada sekolah rendah, sekolah agama dulu dah belajar dah perkara ini. Tapi bila kita dah masuk alam dewasa ini, baru kita tahu ni riba. Baru nampak bila dah boleh nak berkomitmen tu, baru nampak kita okey ni situasinya. Kita bercakap soal riba yang merupakan deklarasi perang pada Yang Maha Kuasa. Saya mengambil perkara dahulu di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dia jelas mengatakan berkaitan tentang Allah telah menghalalkan berjual beli berniaga dan mengharamkan riba. Secara terang riba itu haram. Mengapa Allah SWT secara awalnya ini telah pun mengumpulkan secara tegas di dalam kalamnya berkaitan tentang isu riba ini? Terima kasih. Alhamdulillah, bismillah. Walhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Jadi alhamdulillah memang pengharaman riba ni disebut oleh para ulama antara pengharaman yang paling tegas dan jelas, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang. Imam Malik kata, apabila aku membaca Al-Quran, maka aku tak dapati satu larangan yang lebih dahsyat dan tegas daripada larangan riba, kerana Allah mengisytiharkan perang. Bahkan disebut siapa yang mengamalkan riba nanti di akhirat, nanti bila dibangkitkan, Allah akan diberi senjata kepada mereka, dan lalu dikata berperanglah
Maka mereka bertanya nak berperang dengan siapa? Dengan Allah. So menunjukkan bahawa ini satu dosa yang amat besar lah. Jadi perkataan yang disebut dalam Quran dalam ayat yang disebutkan tadi, bila sebahagian orang Arab jahiliah mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli ni sama macam riba. Jadi sebenarnya ini adalah kata-kata yang salah, maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengingkari kata-kata ini dalam ayat yang diturunkan dan disebutkan kata-kata ini dinukilkan daripada Bani Thaqif, iaitu satu bani di kalangan Arab yang amat terkenal dengan pengamalan riba. Jadi bila riba diharamkan, diberitahu tentang pengharaman riba, maka sebahagian mereka berkata, alah, jual beli kan macam riba. Maka turunlah ayat ni menemplak kata-kata mereka ini. Bahkan ada sebahagian yang berkata dulu orang Arab jahiliah apabila mereka berjual beli secara hutang contohnya, so jual beli katalah 5 dinar bayar minggu depan, sampai minggu depan you tak boleh bayar, so kita kenakan riba kan. Anzir ni azidaka, kita tangguhkan tempoh bayar harga lebih tinggi. Dan dia kata ini sama macam jual beli. Jadi daripada situ juga turun ayat menempelak mereka lah. Okey, baik. Kita tahu dalam senarai dosa-dosa besar, riba ini juga doktor diletakkan sebagai salah satu dosa besar dan seperti tadi Aisyah katakan, juga deklarasikan sebagai perang atasnya. Jadi bagaimana penjelasan ini doktor? Sebab kalau kita lihat riba ni adalah satu dosa yang mudaratnya kena pada ramai orang. Contohnya kan, kalau kita kata satu orang tu dia nak mencipta produk, so dia tak ada modal, kita pun bagi modal dan kita kenakan riba. So itu kalau dari segi ekonomi dia dah jadi, dari segi accounting dia dah jadi financial cost. So financial cost ni dia akan masuk dalam price, dan price ni akan dikenakan kepada semua orang. Sedangkan financial cost tu ataupun riba di situ adalah satu yang dipanggil sebagai unjustifiable profit lah. Profit yang atau keuntungan yang sebenarnya tidak layak, tidak berhak. Sebab apa? Sebab dia hanya semata-mata berdasarkan masa yang berlalu. Kalau kita katalah kita ambil duit RM100 letak atas almari, biar setahun, lepas tahun tambah tak duit tu? Tak tambah. Jadi hanya semata-mata masa tidak akan menambah sebarang produktiviti. Ataupun tambah sebarang nilai tambah. Tetapi masa diperlukan untuk nilai tambah. Jadi sebab tu orang yang bagi pinjam secara berhutang, meminjam, Allah bagi pahala. Tapi masa tersebut tidak boleh dimaterialiskan ataupun dijadikan charge harta. Kalau nak jadikan charge harta, kena ambil akad jual beli atau sewa menyewa yang melibatkan manfaat sebenar, kekayaan sebenar, risiko sebenar. Baik. Saya nak memahami pula dalam konteks perbezaan antara riba dan juga kaedah Islam yang sering kali digunakan dalam dunia perbankan. Kerana ada yang berpandangan bahawa kalau menggunakan Islami itu angkanya pun 2 kali ganda juga. Kerana walaupun ianya dibeli oleh pihak bank, tetapi bila dijual semula kepada pihak pembeli itu, peminjam itu nampak angka meningkat kan. Persoalan tertinggal, apa beza pula antara riba itu? Kerana hampir sama, bezanya hanyalah dalam bentuk percentage dan juga dalam bentuk satu amount yang telah pun dinilai tambahkan secara keseluruhan. Boleh. Saya betul. InsyaAllah. Memang sebahagian orang agak keliru sebab dalam industri perbankan ni ada perkara yang agak teknikal. Kita tak dapat nafikan bahawa perbankan Islam pada masa kini juga berkembang di atas kerangka perbankan, iaitu yang menggunakan konsep credit creation, money creation, fractional reserve banking, interbank dan sebagainya, memang tak dapat nafikan. Cuma cara konvensional bank dia melakukan ataupun create dia punya debt ataupun kredit dan profit dia adalah melalui kontrak pinjam meminjam yang ada charge riba di situ. Tetapi kita di dalam perbankan Islam, kita tidak menjadikan asas kepada keberhakan keuntungan tu melalui akad pinjam meminjam. Sebab tu di perbankan Islam kita berasaskan akad jual beli, kita berasaskan akad perkongsian untung dan rugi ataupun perkongsian untung, ataupun berasaskan konsep sewa ataupun upah dan sebagainya lah. Jadi keberhakan keuntungan dalam perbankan Islam itu dia dicipta bukan melalui akad pinjaman. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut kejelasan charge,
Okey. Dalam akad perbankan Islam memang antara ciri yang paling penting charge-nya mesti jelas. Maknanya walaupun dia kenakan pada akad awal jual beli itu dengan harga yang tinggi, tetapi masih lagi ada kita panggil mekanisme ibrok. Maknanya bank akan bagi pelepasan bagi keuntungan-keuntungan yang kita panggil kalau contohnya pihak customer nak buat penyelesaian awal, so ada keuntungan yang akan rebate dan sebagainya. Jadi asasnya ialah perbankan Islam tidak akan mengenakan charge berdasarkan kontrak pinjaman, tapi akan berdasarkan kontrak-kontrak yang lain, seperti jual beli, sewa, perkongsian dan sebagainya. Tetapi macam kita katalah, secara platform keseluruhannya masih lagi bergerak di atas platform money creation, credit creation, fractional reserve banking dan sebagainya. Itu memang cerita panjang lah. Sebab itu yang saya kata, that is begitu banyak ada benda yang teknikal dalam industri perbankan yang mungkin masyarakat awam kurang faham. Ini penting juga untuk diperjelaskan pagi ni, Doktor, berkenaan tentang orang kata riba kecil, riba biasa saja, tapi kita nak tahu apa sebenarnya dosa yang dibawakan bila dilakukan dosa riba ni. ni Sebenarnya antara dosa yang sangat menakutkan lah. Pertama, macam tadi disebut oleh Rasulullah, di antara 7 dosa besar. Sab'al mubiqat, ada 2 dosa yang berkaitan dengan harta. Pertama, makan riba. Yang kedua, makan harta anak yatim. Kemudian Rasulullah SAW melaknat semua orang yang terlibat dalam riba. Orang yang charge riba, orang yang bayar riba, orang yang jadi saksi, orang yang menjadi pencatat, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita lihat azabnya nanti digambarkan pada malam Isra dan Mi'raj, orang yang makan riba ni dia berenang di lautan darah. Kemudian dibaling dengan batu. Lalu masuk dalam perutnya dan sebagainya. Menunjukkan kalau berenang dalam darah ni ibarat dosa yang menzalimi orang yang begitu ramai lah. Kemudian ada yang disebut dalam perutnya seumpama bila dimakan ada ular. Perut dah besar kan, betul ada ular lagi. Kemudian kalau kita lihat ada kita panggil, di mana sahaja riba, zina berleluasa, azab Allah akan menjadi halal ataupun akan segera datang ke kawasan tersebut. Kemudian disebut dalam sebahagian hadis yang ada perbahasannya dari segi statusnya, tapi ulama menyebut antaranya dia lebih besar daripada dosa zina. Bahkan sebahagian menyebut zina dengan ibu di hadapan Kaabah dan sebagainya. So memang dosa riba ni antara dosa yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kalau kita nak menggambarkan tentang situasi tersebut, malam peristiwa Isra Mi'raj juga menggambarkan bagaimana diberikan kepada mereka ini. Saya nak menilai kepada contoh-contoh tentang riba ini di dalam perbankan. Mudah saja kita tahu, konvensional, Islamik. Kalau Islam itu insya-Allah ini patut kerana ada badan mengawal selia. Tetapi saya nak bercakap tentang transaksi harian kita yang barangkali kita rasa benda ni biasa. Tak ada riba, impossible, beribahan dekat bank je kan. Contoh-contoh mungkin kita ada buat tapi tak perasan tu. Betul lah. Betul. Riba ni dia ada 2 jenis. Satu riba kita panggil riba hutang. Riba hutang ni ramai orang faham lah. Kalau bagi pinjam 100 nak minta 100.5 ke, ataupun biasa orang faham. Riba hutang, riba pinjaman orang faham. Yang agak kurang orang fahami adalah isu riba dalam jual beli. Iaitu apabila kita berjual beli melibatkan item-item yang kita panggil ribawi. Item ribawi inilah item-item yang tertakluk kepada undang-undang riba jual beli. Dalam mazhab Syafi'i, duit dan juga makanan. Jadi kalau kita lihat, ulama kata begini, kenapa dijadikan duit dan makanan ni sebagai ribawi item, menunjukkan bahawa Islam sangat mengawal ketat kedua-dua item ini supaya tidak mudah dieksploitasi. Sebab paling pentinglah makanan dengan duit. Jadi apabila duit dengan duit, itu yang melibatkan forex. Kan ada kan setengah orang hari ni kan, setengah orang hari ni kan banyak yang terlibat juga dalam pelaburan forex dan perniagaan forex dan sebagainya. Tetapi tak tahu tentang hukum hakam jual beli duit dan sebagainya. Sebab itulah garis panduan dikeluarkan oleh JAKIM dan fatwa banyak fatwa negeri dan sebagainya yang mengharamkan penglibatan forex tanpa kawalan syariahan. Bercakap tentang syariah ni, kita nak perpanjangkan sikit berkenaan tentang banking ataupun perbankan di Malaysia ni yang disebutkan sebagai perbankan syariah. Jadi penjelasan Doktor bagaimana pula, adakah ia sepenuhnya Islamik? Alhamdulillah, kita di Malaysia ni antara, bukan kita buat rekaan, ini memang dalam laporan bahawa kita di antara negara yang mempunyai sistem perbankan Islam paling baik. Dari segi tadbir urus syariahnya dan sebagainya,
kita antara yang terbaik. Kita ada jawatankuasa syariah di peringkat bank negara, kita ada jawatankuasa syariah di peringkat perbankan. Jadi kat situ saja dah ada 2 tier ataupun 2 level tadbir urus syariah. Dan setiap transaksi yang dilakukan wajib dinilai, kemudian ada pegawai-pegawai dalaman yang akan review dan kemudian ada audit. Kemudian apabila didapati ada ketidakpatuhan syariah, maka kita akan membuat keputusan untuk membersihkan pendapatan tidak patuh syariah tersebut. Itu belum lagi maknanya kewajipan zakat, CSR, ada yang terlibat wakaf, ada sedekah dan sebagainya. Okay, ringkas walaupun tadi penerbit Datuk saya ni soalan terakhir, tapi saya tanya juga dalam keadaan kita dah terlanjur mengambil riba. Bagaimana kita nak membersihkan harta tersebut? Ya, betul. Dalam kita nak bertaubat dalam dosa riba ni, sebaik-baiknya ialah kita memulangkan charge yang pernah kita ambil kepada orang yang terlibat tu, kepada pulangkan balik kepada tuan dia. Tetapi kalau tuan dia tu sendiri adalah institusi riba, maka sebaik-baiknya kita channelkan kepada Baitul Mal, ataupun kita kalau nilai itu kita sedikit, kita boleh agihkan sendiri kepada tempat-tempat sedekah. Baik. Jadi kalau Fatwa Negeri Selangor dia suruh pergi hantar ke Baitul Mal lah. Okey, baik. Ini penjelasan cukup baik diberikan daripada Dr. Abdullah Jalil yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Soal isu riba yang merupakan satu isu yang cukup penting dalam dunia keislaman kita selaku umat Islam sendiri. Dan sesungguhnya riba itu adalah satu dosa besar yang akan menghancurkan. Jadi sungguh bermanfaat apa yang kami bawakan kepada anda hari Jumaat ini. Dan sebelum itu kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Saksikan program majalah baru Semuanya Tentang Kita, Malaysia Madani pada setiap hari Sabtu pukul 11.30 pagi. Erti keselamatan kepada pengguna kenderaan, isu harga barang bertepatan dengan kualiti dan pentingnya generasi muda berpendidikan formal antara topik yang akan dipaparkan dan dikupas. Jangan lupa tonton. Semuanya hanya di Bernama TV. Kami daripada KBDN mengharapkan menjelang sambutan puasa dan Aidilfitri ada lagi berita gembira untuk rakyat Malaysia dapat menikmati sambutan Aidilfitri yang mungkin juga boleh membeli barangan keperluan mereka dengan harga rahmah. Hai. Okey, saya pun nak sihat. Anda nak sihat? Ya, saya sihat sangat. Ashraf sihat ke? Alhamdulillah sihat. Tapi jangan rasa yakin. Saya ada sihat. Sebab kadang-kadang ni faktor kita ni tak rajin bersedam dan sebagainya kan. Apatah lagi kalau nak bersedam seorang-seorang. Rasa itu macam memang sangat berat. Tapi kali ini kita ambil kepada anda satu program cukup menarik. Program Gerak Rahmah. Jom sihat. Atau apa yang sihatnya, sihat mental ke, fizikal ke kan? Itu yang kita nak bawakan untuk blog kali ini. Dan penuh santai saja. Yang sebelum ni pun dah pernah datang ke studio kita tetamu ini. Kita nak ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Datuk Hajah Nurisan Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Sekali lagi bersua kita ya. Sekali lagi betul. Terima kasih atas jemputan kali kedua ni. Okey baik. Permulaannya Ashraf. Jom sihat. Saya fikir jom sihat mesti dapat kesihatan, mesti pasal selamat kan. Adakah ini satu program yang akan ada keunikan tertentu yang akan dibawakan oleh jabatan yang saya kira ni yang paling havoc lah. Jabatan paling havoc. Terima kasih. Sesuailah dengan kerajaan perpaduan. Kita sekarang ni Jabatan Perpaduan yang bercakap pasal mengenai Jom Sihat. Sebenarnya ini adalah satu program. Inisiatif baru kita. Kita di bawah menyokong hasrat kerajaan di bawah program Rahmah. Sebab tu nama program Jom Sihat kita, tagline depan dia adalah Gerak Rahmah. Program Gerak Rahmah Jom Sihat. Itu di bawah program Gerak Rahmah Jom Sihat ni sebenarnya kita di bawah komuniti rukun tetangga sebenarnya di bawah Jabatan Perpaduan ni. Kita ada 4 gerak kerja kita. Salah satunya gerak kerja sejahtera, gerak kerja bersih dan indah, gerak kerja selamat dan salah satu yang keempat, komponen yang keempat adalah gerak kerja sihat. So kita hari ini fokus pada gerak kerja sihat. Sebab tu tagline kita Gerak Rahmah Jom Sihat. Yang mana program ni menariknya kita laksanakan serentak di seluruh negara dengan komuniti-komuniti rukun tetangga kita.
Kita ada lebih kurang 8,330 rukun tetangga seluruh negara. Dan sasaran kita lebih kurang 40% saja yang menyertai program ni. Tapi alhamdulillah sehingga semalam kita dapat penyertaan lebih baik. Melebihi 50% dah bersetuju untuk join program kita. Nampak tu. Ada bergerak-gerak dah tu. Itu antara program Jom Sihat ramai kita. sekali di situ. Okey, baik Datuk. Untuk apa sahaja program pelaksanaan Jabatan Perpaduan ni pastinya ada motif dan objektif nak disampaikan. Jadi apalah motif untuk pelaksanaan program kali ini? Dia ending dia mestilah perpaduan. Tapi apa yang kita buat, ending dia adalah perpaduan. Cuma kali ini kita nak buat program ni, kita libatkan semua agensi-agensi yang ada. Kita gabungkan beberapa rukun tetangga dalam satu kawasan, membuat aktiviti Jom Sihat. Selain daripada itu, kita jemput juga agensi-agensi lain. Kita dapat kerjasama yang baik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan alhamdulillah besok, Timbalan Ketua Pengarah sendiri akan turun bersama-sama kita. Daripada Kementerian Kesihatan. Dan kita juga ada buat pemeriksaan kesihatan. Kita ada buat juga sukan rakyat. Dan yang penting kita adalah menyahut keseluruhan kerajaan bergerak 10,000 langkah. Kita panggil Unity Walk. Sama-sama, bila kita bergerak bersama-sama, berkumpul bersama-sama, selain daripada sihat, kita juga mengeratkan silaturahim antara kita. Sampai tak 10,000 langkah? Sampai saya kira ni. Saya kira di jam saya boleh kira terus tu kan. Sambil kita bergosip-gosip tu, berjalan Berjalan Tentang program ini, satu program cukup menarik. Adakah ianya dijalankan secara berkala ataupun ianya punya satu tempoh masa tertentu saja? Macam saya sebut tadi, kami ada banyak gerak kerja yang kita nak laksanakan di bawah program Rahmah, komuniti sihat, komuniti sejahtera, komuniti selamat tadi. Jadi untuk bulan ni kita buat fokus pada komuniti sihat dulu. Bulan depan kita ada program lain pula, kita panggil selamat. Komuniti selamat maknanya kita akan buat rondaan. Kita akan buat rondaan dalam komuniti kita, dalam kawasan boundary kita, dalam kita bukan meronda pergi tengok rumah-rumah je. Tapi semasa kita berjalan tu, kita akan tengok kawasan-kawasan sekitar kita, tapi kita tengok kita juga ada ziarah rahmah kita panggil. Kalau ada orang yang sakit, kita akan pergi berkunjung, kita akan bawa bakul rahmah sikit bagi kita juga nak supaya dia orang ni rasa terhibur bila kita datang. Dan juga kita ada program yang akan datang bila bulan puasa nanti, kita ada Jom Masak Bubur Lambuk. Itu pun kita buat seluruh negara. Serentak juga dengan seluruh negara. Sempena bulan Ramadan. Ramadan. Jadi aktiviti ni berterusan setiap bulan. Dan setiap bulan tu memang penlibatan daripada komuniti. Walaupun target kita adalah rukun tetangga, tapi kita nak libatkan masyarakat setempat juga. Siapa-siapa yang berminat, silalah hadir. Bernama lepas tu boleh lah. Aisyah boleh kajak lagi. Dia pandai senang robik tu. Jadi memang banyak akan di-highlightkan untuk Jom Sihat ni. Tak sabar kita nak semua juga pergi ke sana. Jadi tapi kita nak tanya juga apa highlight lagi untuk Jom Sihat ni? Selain daripada highlight Jom Sihat ni, kita sebenarnya kita nak menyokong hasrat kerajaan kita yang mana konsep yang kerajaan nak tekankan sekarang ni adalah agenda madani. So di bawah agenda madani itu salah satunya adalah konsep kebersamaan, keprihatinan. Kan dia ada Ihsan, dia ada daya cipta, ada 6 komponen tu. Salah satu komponen tu kita tak naklah agenda madani ni jadi satu slogan je, jadi satu tagline je, tapi kita kena ada pengisian dia. Menyokong. Jadi pengisian program-program tu inilah yang kita buat supaya bila kita dapat berkumpul, kita bersama-sama ni tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira tahap umur apa semua, kita boleh saja bersama-sama dan kita nampak mengerat hubungan itu adalah satu ke arah mencapai perpaduan. Bila perpaduan tercapai, maka hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat madani itu bolehlah dicapai. Itu antara objektif yang kita sarankan. Selain daripada kita nak rakyat kita sihat, produktif, aktif, barulah dia boleh menyumbang kepada ekonomi negara. InsyaAllah. Dalam masa sama juga ni geng-geng KRT dah dengar dah ni kan. Alamak, baru tahu ada kan. Macam mana mereka ni nak memulakan? Kita nak buat jugalah. Mungkin nak buat secara besar-besaran pula di KRT masing-masing kan. Dan juga mungkin ni penduduk di taman ni dah dengar ni, nak masuk pula. Macam mana mereka nak memulakan ni? Okey, kita sebenarnya kita dah wawarkan dah. Kita dah hantar semua kita punya program-program ni untuk sepanjang tahun kepada semua KRT. Dia orang dah tunggu dah. Sebab tu bila kita cadang, kita pilih beberapa KRT, tapi perlibatan lebih ramai. Maksudnya kami nak juga. Jadi maklumat tu dah sampai. So dia orang dah tunggu bulan ni nak buat apa, bulan ni nak buat apa. Bulan Merdeka lagi banyak program kita dengan konvoi Merdekanya, dengan tapi apa-apa program kita di bawah Jabatan Perpaduan ni untuk makluman hos kita lah. Sebelum wujud kerajaan perpaduan lagi, apa saja program di bawah Jabatan Perpaduan kita kena mula dengan ikrar rukun negara. Itu wajib ada. Itu memang ada. Macam kita punya ikrar rukun negara ni kita bermula daripada kanak-kanak tabika lagi. Di bawah Jabatan Perpaduan kita ada tabika perpaduan. Sebelum dia orang mula apa-apa program, dia kena ikrar dulu. Mesti tak hafal ikrar rukun negara. Yang keempat apa? Yang keempat nak bahasa Inggeris. Saya nak bahasa Inggeris. Jadi kita itu
Itu salah satu yang memang kena ada. Tak kisahlah kita buat program Jom Sihat ke. Kita nak program apa nama kita, ada juga kita buat program debat perpaduan, choir, tapi permulaan program kita mesti kena ikrar rukun negara dulu. Dan itu baru yang kita mengintegrasikan dan memerakkan perpaduan kita ni satu perkara yang cukup baik dilakukan. Saya tertanya-tanya jugalah pasal KRT ni kan. Ala-ala kita cakap pasal KRT dengan orang yang dibawa yang menjaga KRT ni pula kan. Bercakap soal KRT ni, mungkin ada yang tidak mengetahui lagi kewujudan KRT ini. Sedangkan mereka hidup dalam komuniti itu sendiri. Sebenarnya apakah KRT ini dan bagaimana ia menyumbang kepada kehidupan sekelompok komuniti dia adalah itu? salah satu maknanya komuniti dalam satu kawasan setempat. Kalau dia ada rumah lebih daripada kita, sebab tak boleh besar sangat, takut nanti kita ada jawatankuasa pengurusi yang handle KRT ni. Jadi kita biasanya kita akan, kalau satu taman tu terlalu besar, kita ambil dalam 1,000 atau 2,000 penduduk, kita wujudkan satu KRT. So dalam KRT ni kalau dia kena berdaftar dengan kita, syarat dia kena mohon mendaftar dengan Jabatan Perpaduan. Kita ada di setiap negeri, di setiap daerah, dia boleh mohon. Lepas tu kita akan tengok sama ada lokaliti dia tu bertindih tak dengan orang lain. Jadi kalau dah tak bertindih memang belum ada, kita akan benarkan dia wujud. Dan kita ada bantuan sikit lah kepada KRT untuk memulakan kerja. Ini kerajaan ada bagi bantuan untuk aktiviti dia orang sepanjang tahun. Kita bagi sedikit geran. Lepas tu kita akan panggil, kita akan berdialog apa-apa semua. Dan banyak aktiviti-aktiviti kita dah rancang dengan KRT. Dia ada pelbagai pihak. Ada yang buat dalam, ada KRT yang berminat dalam tanian, ada KRT yang minat dalam menyediakan produk-produk dia, ada KRT yang agropelancongan. So kita membantu juga. Secara tak langsung, selain daripada kita ni hidup bermasyarakat, kita juga menyumbang kepada ekonomi negara. Kita juga cuba juga mengurangkan kos sara hidup kerajaan ni. Komuniti kita bergerak bersama. Jadi itu kita juga sentiasa sekarang kita laungkan Malaysia Madani, keluarga perpaduan dan sebagainya Datuk. Okay, Datuk, nak tahu juga banyak program yang Datuk jalankan. Jadi untuk kali ni program Gerak Rahmah Jom Sihat ni apa harapannya? Harapan saya, kita sebelum tu saya kena bagi tahu Gerak Rahmah Jom Sihat akan bermula besok. Program tu akan dimulakan secara rasminya. Secara rasmi akan dilancarkan, dibuat di seluruh negara. Tapi pelancarannya akan berada, kita akan buat di KRT pinggiran Taman Pinggiran Gemas besok di Sungai Kemelah Gemas. Kita akan lancar di sana dengan kita ada daripada pihak Kementerian Kesihatan, daripada ADK, daripada Bomba, ada pemeriksaan kesihatan semua di situ, dan dilancarkan serentak walaupun melancar di Negeri Sembilan, tapi pelaksanaan di seluruh negara. Esok jangan lupa besok 25 hari bulan pagi-pagi kita mula daripada pukul 8 pagi dengan senam dulu. Lepas tu kita pergi jalan 1,000 langkah tadi. Lepas tu kita akan pergi ziarah mana-mana dalam kita berjalan tadi, kalau kita jumpa mana-mana komuniti kita yang tak berapa sihat, kita pergi berkunjung. Dan kita ada banyak sukan rakyat, kita ada kuis, kita ada buat talk mengenai kesihatan. Kenapa tak buat kat bernama? Kita orang suka. Saya dengan Ashraf suka berjalan 10,000 langkah. Kita boleh jadikan kita punya ni strategic partner. Strategic partner bersama rakan media lepas ini. Ya kali Senarobik ni saya dah jumpa dah. Guru Senarobik. Tapi harapan saya itulah semua rakyat menyokonglah program ni. Selain daripada kita dapat menyihatkan semua badan, kita juga dapat bersama dan juga berjumpa. Masa itulah kita nak berjumpa rakan-rakan yang dah lama tak jumpa dan bertanya khabar. Dan yang penting kita dalam kita bersama tu ceria, dan yang kita bersama tu adalah melahirkan hikmat perpaduan di kalangan kita bersama. Ini satu perancangan yang cukup baik dilakukan oleh Jabatan Perpaduan sendiri. Dalam konteks yang sama untuk jangka masa panjang, kita nak dengar sikit lah kan, mesti sudah ada plan strategik itu untuk tempoh setahun ini dan juga akan datang. Apakah plan rancangan bagi jangka masa akan datang bagi Jabatan Perpaduan sendiri, kerana ini merupakan satu tugas cukup berat sebenarnya untuk mengekalkan perpaduan negara ini. Seolah untuk jangka panjang kita dah rangka beberapa program. Kita di bawah kementerian, sebenarnya Jabatan Perpaduan ini di bawah Kementerian Perpaduan Negara. So di bawah Kementerian Perpaduan Negara kita dah ada beberapa kerangka lah untuk ni, dia panggil Kembara Perpaduan. Maknanya kita ada Minggu Perpaduan pun. Minggu Perpaduan kita akan jatuh pada bulan Mei nanti. Bila kita dah lancarkan Minggu Perpaduan tu, kita akan buat Kembara setiap negara, di setiap negeri. Lepas raya. Itu program tu kita buat kolaborasi dengan semua agensi-agensi kerajaan, korporat dan juga pihak NGO. So harapan kita semua pihak, tak kira lah janjinya pihak tu daripada kerajaan ke NGO ke, dan daripada peringkat umur bawah, daripada baru lahir lah kita ada tabika, sehinggalah peringkat umur yang dah dewasa kita ada jiran warga emas di rukun tetangga sebenarnya. Banyak program ni Datuk ya. Jadi kita akan ada, saya pernah nampak macam-macam program mereka akan, so mak saya seronok pergi. Itulah harapan saya supaya semua pihak ni terlibat. Kita nak rakyat kita bersatu padu sebenarnya. Kita nak rakyat kita bersama dalam apa juga yang ada di negara kita lah. Itu yang asas utama
kita di Jabatan Perpaduan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, esok 25 hari bulan akan secara rasminya satu di satu tempat yang telah dikhususkan dan untuk pelancaran secara seluruhannya akan diserentak. Okey, mereka yang mungkin tak bersama di sana nanti kan, tapi dilakukan di KRT masing-masing kan. Kita nak merakyatkan dan juga meramaikan lagi menaikkan votes kan. Mungkin ada mereka boleh upload ke kat mana-mana kan. Kita ada FB Live esok. Si ada FB Live jangan lupa. Tengok FB Live kita dekat Jabatan Perpaduan nanti. Jadi dia orang boleh bersama-sama kat situ. Okey. Jangan lupa lah buat story tag Jabatan Perpaduan dekat Instagram ke Facebook, Twitter kan. Kena jadi friends dengan Jabatan Perpaduan kita. Media sosial kita ni. Okey. Alright. Terima kasih. Ini satu program cukup menarik, program Gerak Rahmah. Jom Sihat, insya-Allah kita doakan esok akan berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat Malaysia mengambil peluang ini bersama-sama untuk Jom Sihat sekaligus meningkatkan lagi rasa kebersamaan antara satu sama lain. Program-program seperti ini supaya lebih banyak lagi dilancarkan dan kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu istimewa kita iaitu Dato' Hajah Nur Hussein Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Terima kasih kerana seronok kita berkongsi tentang banyak program tadi. Betul. Senang kan. Saya pun memang suka. Jom sihat tagline ya. Okey, baik. Hari ini jangan lupa untuk tepukan perhatian anda bermula jam 3 petang ini bersama dengan Bernama TV bersama dengan Taufik Isa yang akan membawakan kupasan belanjawan 2023 Malaysia Madani dan tumpuan juga akan diberikan pada jam 4 nanti insya-Allah. Menteri Kewangan akan menyampaikan belanjawan yang akan memaknai makna Malaysia Madani itu kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan lepaskan peluang banyak topik perbincangan itu akan difokus kepada anda dan jangan lupa juga hantarkan komen atau cadangan anda kepada kami di Apa Khabar Malaysia dan juga pandangan anda tentang belanjawan 2023 di seluruh media sosial kami di Bernama TV. Ya, terus setia dengan saluran Bernama TV. Saya Nur Salihah Azmi dan saya Dina Syah Salim. Selamat tinggal. Bye. Terus bangkit yakin berdiri. Kos sara hidup kian meningkat. Bagaimana harapan rakyat dapat diterjemah? Saksikan kupasan dalam pembentangan belanjawan 2023 bersama saya Taufik Isa, 24 Februari ini.